Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Kami masih lagi bersiaran secara langsung dari KLCC bersempena dengan The Forum, The Hasanah Forum dan juga AVPN Global Conference 2023. Seperti saya janjikan tadi, saya ada seorang lagi tetamu bersama dengan saya. Saya bersama dengan saudari Imelda George yang merupakan Senior Program Officer Good Shepherd Services. Apa khabar Imelda? Datang jauh dari Sabah. Mungkin boleh spesifik. Sabah dekat mana? Saya ada tengok video di Tambunan. Ya, saya juga orang Tambunan dan projek yang kami showcase tu memang di Tambunan. Mungkin you boleh cerita sikitlah bagaimana dari segi peranan Good Shepherd Services ataupun kita panggil short form dia GSS. GSS yang disediakan terutamanya dalam untuk membantu komuniti lah, terutama di Tambunan. Mungkin you boleh kongsikannya. Okey. Good Shepherd Service ni dia adalah not for profit organisation. Jadi kami memang ada membuat banyak program community sustainable livelihood initiative. So salah satunya yang macam yang kami showcase tu di Tambunan. Jadi setakat ni kami ada lebih kurang 5 livelihood initiative di Sabah, 5 daerah, dalam 5 daerah iaitu Tambunan, Kiau, Kota Belud, Keningau, Subdistrik Kiulu dan juga yang antara yang terbaru adalah di Tongot. Mungkin sebab saya ada tengok video dan video ni cantik dihasilkan oleh Yayasan Hasanah sebenarnya, berkenaan dengan komuniti di Tambunan yang menjual halia dan sebagainya. Mungkin you boleh kongsi sedikit bagaimana JSS membantu masyarakat komuniti di Tambunan dan juga dengan projek-projek yang lain, terutamanya kalau kita cakap nak meningkatkan kualiti hidup mereka, menjana pendapatan. Mungkin you boleh kongsikan sedikit. Betul. Sebenarnya projek kami di Tambunan tu adalah partnership dengan Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah adalah funder untuk projek tu. Jadi kami bermula di Tambunan sebenarnya untuk program awareness untuk sexual gender based violence. Jadi dia untuk protection untuk women dan juga children. Tetapi daripada itu dia berkembang kepada projek social enterprise ataupun pemerkasaan wanita dalam ekonomi. So di situ yang tertimbulnya produk halia tu. Kami mengadakan satu pilot project dengan tidak silap saya 19 wanita. Jadi di situ kami tanyalah apa idea produk dorang di sana. So Tambunan ni dia terkenal dengan ginger ataupun halia yang rasa halia dia kuat dan aroma dia kuat. So dari situlah terhasilnya produk halia mereka lah. Jadi daripada pilot project tu dia berkembang kepada sebuah enterprise dan dia melibatkan wanita dari lebih kurang 70 wanita dan mereka semua adalah indigenous women daripada 18 kampung di Tambunan. So dari situlah terhasilnya enterprise mereka lah, Everything Tambunan. Bercakap berkenaan dengan nak meningkatkan ekonomi masyarakat, social enterprise dan juga sudah tentu dalam memastikan bahawa kelangsungan kehidupan itu dapat diteruskan, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman dan sebagainya. Mungkin you boleh kongsikan dalam bentuk cabaran, challenges-nya dalam nak menggerakkan operasinya itu. Adakah dari segi dana ke ataupun dari segi kemahiran ataupun infrastruktur? Kita tahu isu infrastruktur di kawasan pedalaman. Mungkin boleh kongsikan perkara dari segi cabaran. Okey, cabaran semestinya dari segi facilities dia ataupun kestabilan internet. Semua itu memang ada. Tetapi bagi saya sendiri salah satu cabaran juga bagaimana kami nak tukar mindset peserta program tu supaya mereka lebih yakin untuk menjalankan projek mereka lah. So I guess di situlah antara challenge dia yang utama, iaitu kami kena memperkasakan mereka sehingga mereka yakin untuk menjalankan ataupun menguruskan enterprise mereka. Dan
untuk menjayakan projek sebegitu, biasanya kami akan bekerjasama dengan local authorities di sana dan juga bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin komuniti di sana, di mana mereka boleh menggerakkan juga lah peserta-peserta program kami supaya orang lebih engage, lebih aktif macam tu. Dan dari segi semasa pandemik tu memang antara cabaran utama ialah internet lah. Sometimes dia tidak berapa stabil di sana. Itu antara challenges dia. Dan dari segi capacity building itu juga adalah satu keperluan untuk komuniti-komuniti wanita, terutamanya rural communities. Jadi di situ juga kami kami organize sesi-sesi capacity building ni supaya mereka ada kemahiran untuk menjalankan perniagaan mereka. Imelda menyebut tadi nak ubah mindset. Mungkin you boleh kongsikan dari di awal permulaan program sehingga sekarang ini apa bentuk perubahan yang berlaku dalam kalangan, bukan sahaja dalam bentuk mindset tetapi dari segi pendapatannya, hasilnya dan sebagainya. Mungkin you boleh kongsikan sedikit perkara itu. Okey, kami menerima banyak feedback atau maklum balas daripada peserta program, tapi salah satu yang saya paling ingat ialah mereka menyebut yang sebelum ini mereka sangat bergantung dengan pendapatan suami untuk kelangsungan hidup ataupun untuk perbelanjaan keluarga, tetapi selepas mereka mengikuti program kami dan mereka pun boleh mencari pendapatan mereka sendiri, bukan sahaja mereka dapat menyumbang kepada pendapatan isi rumah, mereka juga bolehlah untuk berbelanja untuk diri sendiri ataupun keluarga mereka. So dari segi itu boleh nampak yang dia bukan sahaja penambahan pendapatan isi rumah dan juga lebih meyakinkan mereka lah, meyakinkan mereka untuk perniagaan mereka ataupun juga dalam menjalankan aktiviti yang dalam perniagaan mereka lah. Imelda mungkin boleh kongsikan juga kalau kita bercakap dari segi moving forward lah menuju ke hadapan ini, apa bentuk sokongan yang mungkin diperlukan dan juga dari segi penambahbaikan. Sebagai contoh, mungkin pertamanya sudah tentu dari segi infrastruktur, talian komunikasi, jaringan internet itu sudah tentu diperlukan di kawasan pedalaman, ditambah baik. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik dan moving forward. Apa perancangannya? Okey. Kami melihat post project untuk program-program kami ini, mereka sangat memerlukan bantuan daripada agensi-agensi untuk dana, sebab apabila projek habis biasanya mereka akan menjalankan perniagaan mereka sendiri. Jadi dari situ yang kami cuba untuk melihat di mana agensi-agensi yang lain boleh mungkin memberi bantuan ataupun support kepada mereka supaya mereka sustainability perniagaan mereka itu terjamin lah. Jadi itu antara benda yang perlu. Dan kapasiti dari segi pembinaan kapasiti itu dia kena sentiasa berlangsung. Sentiasa berlangsung macam tu. Jadi jika mereka mendapat sokongan dan support yang mereka perlukan, bisnes mereka akan lebih sustainable macam tu. Imelda terlibat di dalam program ketika ini iaitu AVPN Global Conference dan juga The Hasanah Forum ini. Bagaimana platform seperti ini, forum seperti ini membantu Imelda dan juga organisasi JSS sendiri dalam mungkin dari segi networking ke dan juga mungkin ada funder ke, kan kita tidak tahu kan. So mungkin bagaimana program forum seperti ini dapat membantu social enterprise yang digerakkan oleh JSS ini, Imelda? Salah satunya yang semestinya memang exposure. Jadi mungkin ada juga yang di Semenanjung tidak mungkin Good Shepherd Services. Apa itu ya? Jadi dia exposure, tetapi kami juga ada dikunjungi oleh potential funders. So sangat interesting dan sangat exciting juga untuk berkongsi kepada mereka apa yang kami lakukan dan dapat melihat kerjasama di masa akan datang dan juga berjumpa dengan NGO ataupun social enterprise yang lain, berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman, ilmu. So itu juga adalah saya melihat ini juga adalah platform untuk membina kerjasama di masa akan datang yang boleh lebih membantu kami juga dalam menjalankan projek kami lah, program-program kami. Selepas ini untuk JSS sendiri,
tadi difahamkan ada melibatkan 5 daerah ya, ada 3 daerah utama, ya total ada 5 daerah tadi dengan berapa ramai peserta, dan mungkin selepas ini apa fokus tumpuan GSS, ada mungkin banyak daerah-daerah lain lagi, perkampungan-perkampungan di pedalaman di Sabah ataupun mungkin akan diperluaskan ke Sarawak juga ke, mungkin perancangan GSS sendiri bagaimana selepas ini? Itu yang kami harapkan dan Okey. harap-harap ada funder funder di luar sana yang sudi fund projek-projek kami akan datang sebab kami ingin meluaskan jangkauan komuniti kami bukan di 5 daerah itu sahaja tetapi di daerah-daerah yang lain dan mungkin juga di Sarawak, kita tidak tahu. Jadi itu harapan kami lah, harap-harap ada funder di luar sana yang sudi reach out kepada kami dan untuk kita membina kerjasama tu. Sebab memang kami ingin menjangkau lebih banyak komuniti, terutamanya komuniti-komuniti yang memerlukan di Sabah. Ya, mungkin ada fokus tumpuan kawasan di mana yang mungkin agak yang sedikit kritikal, yang memerlukan perhatian dan juga memerlukan projek-projek pelaksanaan projek seperti ini. Mungkin dah start survey, mungkin ada daerah-daerah kawasan tertentu mungkin dalam fikiran Imelda sendiri. Setakat ni belum ada. Belum ada lagi. Tetapi kami sekarang sedang memulakan projek kami di Tongot tu sudah bermula. Tongot, Jadi kami melihat memang ada keperluan untuk projek-projek seperti ini di Tongot dan mungkin kalau kami boleh meluaskan ke daerah-daerah lain, contohnya mungkin daerah-daerah lain di Sabah yang juga mempunyai mungkin ada keperluan seperti ini. Setakat ini belum ada, belum boleh confirm di daerah mana, tetapi memang itu harapan Good Shepherd Services lah untuk menjangkau lebih lagi. Akhir sekali, sasarannya bagaimana akhir sekali ianya mampu dapat mengubah kehidupan masyarakat itu, mungkin fokus tumpuan GSS sendiri, komitmen itu mungkin you boleh secara ringkas dalam 1 minit ini. Okey, key goals ataupun organisasi kami adalah gender equality dan juga poverty reduction. Jadi di situ yang program komuniti kami yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan peserta-peserta program. Di situ kami berharap dia boleh membantu dari segi poverty reduction dan gender equality. Di situ kami juga menjalankan program-program kepimpinan, memperkasakan wanita dari segi kepimpinan supaya they can take up roles as capable leaders di dalam komuniti mereka juga. Jadi itu antara fokus-fokus kami selain daripada juga youth ataupun yang youth dan juga children, kerana kami juga ada program-program untuk golongan sasaran youth dan juga children. Okey, Imelda George yang merupakan Senior Program Officer untuk Good Shepherd Services. Terima kasih cerita yang cukup menarik sekali. Mungkin selepas ini perbualan kami bukan di Kuala Lumpur tetapi mungkin ke daerah-daerah di Sabah, insya-Allah dalam masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi Imelda. Itu sahaja perkongsian untuk waktu ini, untuk hari kedua bagi The Hasanah Forum 2023 yang juga serentak bersama dengan AVPN Global Conference 2023 yang berlangsung di KLCC sehingga esok. Banyak lagi laporan menarik akan kami bawakan. Segalanya kami rangkumkan di semua platform digital kami serta di astroawani.com. Sekian Niaga Awani untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.